Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim, yang bermaksud alif lam ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya mengeluarkan kamu dalam keadaan gelap gelita, pergi kepada cahaya yang terang benderang dengan izin daripada Tuhan mereka, Tuhan yang maha perkasa lagi yang maha terpuji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang kami turunkan, kitab yang kami turunkan kepada kamu, litukhrijan nasa minaz zulumat, supaya mengeluarkan manusia daripada kegelapan ila nur, dan kepada cahaya. Manusia kalau tidak mengikut Al-Quran, jawapan dia gelap. Itulah jawapan dia. Kita kalau tak ikut Al-Quran, tak ikut Nabi, jawapan dia gelap. Walaupun duduk terang menderang dalam masjid, walaupun terang menderang dalam dunia, tapi kalau tak ikut pada dua benda ni, ikut yang lain daripada itu, maka kita berada di dalam keadaan kegelapan. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul A'raf ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kitab ini, kata Allah, diturunkan kepada kamu, fala yakum fi sadrika haraj. Jangan ada dalam hati kamu itu satu perasaan yang dipanggil sebagai haraj. Perasaan sesak nafas, perasaan tak mau, perasaan serabut perut, perasaan tak suka, perasaan bila ikut Quran ni jadi susah. Kata Allah, jangan ada perasaan itu dalam hati kamu. Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut menjadi peringatan kepada kita. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Dia jadi peringatan bagi orang yang beriman. Kemudian ayat 3 Allah Ta'ala kata, ittabi'u, ikutlah kamu semua, ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa-apa yang diturunkan kepada kamu semua daripada Tuhan kamu, dan jangan kamu ikut yang lain selain daripada dia sebagai pimpinan kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat daripada kamu yang menjadi hamba yang bersyukur.
Jadi tuan-tuan, Allah gunakan perkataan sedikit sangat, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat daripada kamu yang bersyukur. Maknanya orang yang kufur nikmat salah satunya ialah orang yang ada Al-Quran tak mau pakai, orang yang ada hadis tak mau ikut, tu kufur nikmat. Kita duk faham kufur nikmat ni beli pinggan mangkuk kat Semai Group, balik ke Penang tak pakai, kufur nikmat. Berapa lama kita duk cerita tu, makcik ni ada pinggan mangkuk bertingkat-tingkat, duk pakailah yang buruk, kufur nikmat tu makcik. Habis tu Quran tu lagi besar pada pinggan mangkuk, pasal apa tak pakai? Yang tu kufur apa pula? Allah dah kata dah dalam surah Ibrahim ayat 1 tadi, Al-Quran ini diturunkan untuk mengeluarkan kamu dalam kegelapan pergi kepada cahaya. Maknanya kalau tak ikut Quran gelap. Bukan kata gelap sekarang, gelap masa depan. Dah lah ustaz, nak gelap apa lagi, semua dah cerah dah sekarang. Ni sekarang ni gelap lah tuan-tuan. Sekarang ni gelap. Bisnes lingkup, yang ada kerja kena buang, sekolah tutup, masjid pun jarang-jarang tutup masjid. Tu tak gelap ni. Ubat pula mereka kata tak ada, tak gelap lagi. Duk teraba-raba ni, nak makan apa, ubat apa ni, tak ada ni. Habis tu Quran apa guna? Nabi Muhammad apa guna? Yang kita duk sambut Maulidur Rasul ni, sambut apa? Sambut kelahiran Rasulullah untuk apa? Supaya kita tak jadi gelap. Tidak ada luah mati mak telan mati bapa, tak tahu nak buat apa. Kita masih lagi tak tahu nak buat apa ni, kita tengah duk buat ni. Mana ada dia boleh bercakap tak tahu apa. Kalau kita ikut apa yang dicakap, sampai saya dari Ipoh nak pergi ke Pulau Pinang, ikutlah, ikut signboard, tak sesat. Signboard sampai. Tak mau ikut signboard, ikut hak perempuan tu. 100 meter belok kiri, 50 meter belok kanan, perempuan mana tu pandai duk cakap pula ni. Pi Siam cakap Siam, mai duk Malaysia cakap orang putih, pandai pula buat-buat ni. Pi Arab cakap Arab. Tak mana dia duk tu, kita duk cari juga. Ikut dia selesai. Tapi kalau dah ada signboard, nak ke Pulau Pinang, masuk highway Pulau Pinang kiri, Kuala Lumpur belah kanan. Tengok-tengok saya masuk belah kanan. Hei, Pinang kiri. Awak pergi sini boleh tak? Belah kanan pun boleh, belah kanan PKL. Kita boleh, kita turun kok Johor, naik kok Kelantan, turun balik kok Kulim tu sampai lah tak? Saya kata lusa sampai. Ceramah malam ni abang oi. Yang inilah tuan-tuan yang jadi gelap. Dah ada satu jalan yang tetap, satu jalan yang betul, inna hadza sirati mustaqima. Dah ada satu jalan yang lurus ke jalan dia. Nama dia Quran dan hadis. Dah kita nak cari susah, duk belok sana, duk kona sini, lalah jatuh langgau. Yang inilah tuan-tuan yang kita tak mau. Yang jadi macam hari ni, jadi tak mau. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, satu hari Saidina Umar jalan dengan Nabi SAW. Nabi pegang tangan dia sambil duduk jalan. Nabi ada buat orang pegang Saidina Umar jalan. Sebab tu abang-abang kalau tengok orang Bangla duduk pegang tangan, jangan duduk kutuk. Kan dulu orang Bangla main mula-mula Malaysia tu, duduk lintas jalan, ramai-ramai pegang tangan. Kita duduk pelik kan, mereka ni duduk pegang tangan, pelik buat-buat ni. Nabi pegang tangan Saidina Umar. Saidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, dalam dunia ni ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku sayang. Lepas tu aku paling selepas aku sayang diri engkau ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku sayang. Nabi kata, dah, bukan begitu wahai Umar.
belum lagi kamu ni sempurna sehinggalah aku ni, kata Rasulullah, lebih kamu sayangi daripada diri kamu sendiri. Maka Sayyidina Umar pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau, aku lebih sayang engkau lebih daripada diri aku sendiri, wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Rasulullah berkata, ya, sekarang barulah betul. Tuan-tuan bayang tak, cinta pada Nabi itu apa? Melebihi cinta pada diri kita sendiri. Lebih daripada mak bapak kita lagi, isteri kita, anak kita, bisnes kita, rumah kita. Jangan lebih benda-benda tu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih. Hatta diri kita ni pun tak boleh lebih kita sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil? Lah, dalil lambak hadis. Ayat Quran pun ada. Surah At-Taubah 24. Qul in kana abaukum, kalau kamu sayang mak bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-mara kamu, wa azwajukum, isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu duk kerjakan dulu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnes yang kamu takut bankrupt, wa masakinu tardawnaha, rumah yang kamu sayang, tempat tinggal yang kamu sayang, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul, wa jihadin fi sabili, lebih kamu sayang daripada berjihad pada jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, kamu tunggu bala akan sampai kepada kamu, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang fasik. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dengan 7-8 perkara dalam ayat itu. Yang manusia sayang sangat ni apa dia? Mak bapak dia. Yang manusia sayang sangat ni apa? Anak beranak dia, keluarga dia, rumah tangga dia. Yang dia sayang ialah keluarga dia. Yang dia sayang ialah harta. Yang dia sayang ialah bisnes. Yang dia sayang ialah tempat tinggal dia. Kata Allah, kamu nak sayang 8 benda ni, sayanglah 8 benda ni, tak salah. Wajib pun sayang mak, wajib pun sayang anak, sayanglah. Tetapi jangan sayang lebih daripada 3. Apa dia? Allah, Rasul dan jihad pada jalan Allah. Tak boleh lebih sayang benda-benda tu daripada 3 perkara tadi. Yang ni tuan-tuan, yang jadi balak kepada kita ni, 3 benda ni orang tak sayang. 3 benda orang tak sayang. Mana ustaz tahu kami tak sayang? Tak main rumah dia pun sayang apa? Rumah siapa? Rumah Allah. Mana rumah Allah? Ni masjid. Kalau kita ada anak jarang balik rumah, sayang kat mak tak? Anak tak balik rumah, tengok mak, sayang dah dekat mak tu. Rumah Allah ni masjid. Lalu abang tak sembahyang abang? Covid. Waktu tak Covid pun tak sembahyang. Tambah Covid lagi tak datang sembahyang. Ni dengar cerita dia orang nak buat wakaf masjid. Abang tak sedekah abang? Tak bayar. Wakaf apa? Dah tahu tak ada duit tu seduk wakaf malah. Mana hak ada masjid sudah lah. Dah tahu tak ada duit nak buat. Bila nak buat pergi kutip orang pula. Payah popok ni. Tadi kamu kata kamu sayang pada Allah, tapi kamu langsung tak nak tolong agama Allah. Ini jenis ni tuan-tuan ni. Belum masuk yang Rasulullah lagi. Sayang orang lain lebih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada orang lain lebih daripada taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, kalau kamu ni sayang Allah, ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, orang kita ni alhamdulillah, saya duk mengajak belah tuan-tuan ni berpuluh tahun dah. Dah tahun 96, 97 duk mengajak pada masjid Matan Jangguih, masjid batu lah, masjid papan lah, semuanya ada. Punya lama duk mengajak tuan-tuan. Orang kita ni alhamdulillah rajin mengaji. Tapi dalam duk rajin mengaji tu pula ada pula yang ambil kesempatan. Dia mai kat kita. Dia kata, hampa semayang ni sembah siapa? Hampa semayang ni sembah siapa? Aku nak tanya kat hampa. Kita kata sembah Allah. Ya, sembah Allah, tapi tak nampak. Hampa tahu tak semayang tu apa? Semayang tu sod, semayang tu lam alif, semayang ta, solah. Sod tu apa? Lam alif tu apa? Ta tu apa? Tak tahu, Ustaz Kazim tak abang pula. Itu Ustaz kulit. Ni isi. Sudah. Lama-lama tak sembahyang. Kita ni Islam kan? Ya, Islam. Anda ada Islam tu apa? Islam tu sejahtera, selamat. Maksud dia? Tak, kan. Alif tu apa? Sudah. Alif tu apa? Alif dah. Alif tu Allah. Oh. Sin tu apa? Tak tahu, Ustaz Kazim tak ajak. Sin tu Salim. Oh, sudah. Lam alif pula. Lam alif tu la ilaha illallah. Mim, mim Muhammad. Ui, terror hang tu. Itulah hampa. Ustaz yang duk ngajak hampa tu kulit. Aku ni isi. Isi dan kulit. Macam dah dengar Ustaz lagu tu. Tuan-tuan yang saya hormati, ini pun pula dalam celah-celah kita duk mengaji ni, dia menyusup pula dah. Menyusup bawah kapet. Dia bawakan keraguan pada kita, dia bawakan satu ajaran kepada kita, dia bawakan satu pahaman kepada kita yang kita duk mengaji ni tak betul. Hampa kena mengaji satu lagi no, makam lebih tinggi lagi. Makam mana? Kampung makam kah? Dah hampa makam ni, nampak tak makam tak betul lagi. Sudah tuan-tuan. Dia pergi ajak benda hak Nabi tak ajak. Dan dia kata bahawa dia lebih sayang pada Nabi lebih pada kita. Dia duk bawa satu benda hak Nabi tak sebut pun. Dan kita rasa dia ni mempunyai benda yang lebih besar, lebih hebat daripada orang lain. Tu yang dia tanya kat kita ni. Bila maulud dia main tanya, duduk dalam celah-celah tu sambil nak turun tangga, dia tanya, cuba hang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Muhammad mengucap tak? Nabi Muhammad mengucap. Takkan Nabi Muhammad sebut wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahawa Muhammad tu pesuruh Allah. Mestilah dia kata aku pesuruh Allah. La ilaha illallah, aku pesuruh Allah. Pasal apa Nabi Muhammad kata Muhammad Rasulullah? Maknanya bukan Nabi Muhammad tu, ada lagi Muhammad yang lain. Sudah tuan-tuan. Ya ke ada Muhammad lain? Itulah hak ada mengaji, mengajak hampa tu kulit. Hampa kulit. Tu hak isi tak mana? Ni dia lah isi. Sudah tuan-tuan. Benda hak tak berkulit ni taik. Nak faham, tak faham sudah tuan. Dia kata ada lagi Muhammad yang lain, bukan Nabi Muhammad tu. Sebab tu Nabi Muhammad kata Muhammad yang satu lagi tu pesuruh Allah. Yang mana pula? Yang ni yang kena mengaji. Sudah tuan. Dia duk kata ada satu lagi Nabi Muhammad. Nabi yang mana? Awal dulu, sebelum adanya alam, sebelum adanya matahari, sebelum adanya awan, sebelum adanya gunung, sebelum adanya langit, sebelum adanya bintang, dah ada dah Muhammad tu. Yang tu Muhammad yang tu.
Habis tu hak Muhammad sekarang ni, yang ni bukan Muhammad, yang Muhammad hak tu pun dia ikut hak awal. Oh tuan-tuan, lama-lama kita tak semayang, lama-lama kita tak ada selawat, lama-lama tak ikut dah. Pasal apa? Aku nak ikut Nabi hak mula-mula tu, Muhammad yang mula-mula. Ni dia yang saya katakan tadi tuan-tuan, di tengah-tengah kita di duk galak mengaji ni, duk suka mengaji ni, golongan ni mai pula. Dan golongan ni tuan-tuan, dia menimbulkan kekeliruan kepada kita. Dia menimbulkan satu perasaan yang kita ni tak betul lagi, yang dibawa, yang ditinggalkan oleh Rasulullah tak betul lagi, depa lagi betul daripada kita. Seolah-olah ada kekurangan yang dibawa, yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan yang diajar oleh para ulama kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, makin hari kita, makin kita kena mengkaji Al-Quran, makin kita kena dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata dua benda ini saja yang tidak menjadikan kita sesat bila kita pegang dia, lan tadillu abadah. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak pegang pada dua benda ni tuan-tuan, dia mari zaman maila pun dia akan bawa keraguan kepada kita. Min syarril waswasil khannas, marinya syaitan al-khannas yang kerjanya membisikkan waswas kepada manusia. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tanya apa? Yang Allah Ta'ala kata ikut Quran ni, tuan-tuan nak tanya bab apa? Yang Nabi kata ikut hadis, ikut sunnah apa ni, tuan-tuan nak tanya bab apa? Ada dalam dua benda tu. Sebab tu kita keluar daripada kegelapan, duduk dalam cahaya dah. Kita dah duduk dalam cahaya, yang pi padam elektrik pasal apa? Gelap lah. Kita lah duduk dalam lampu cerah dah, pi padam lah, pi nyala lilin, bila nak cerah? Bila ada satu benda yang menerangi, kita tak pergi bayar bil, habis lah. Tak bayar bil tu apa ustaz? Ibarat tak pergi mengaji. Dah ada dah lampu terang-derang, hampir potong pula, gelap. Dah ada dah tempat mengaji, dah ada dah tempat menuntut ilmu, hang tak pergi, hang memotong ilmu tadi, hang potong cahaya. Dah ada dah satu tempat yang menerangi, dah kamu pergi pilih benda hak lain, gelap lah tuan-tuan. Tak, saya tak faham ustaz nak kata apa. Saya nak kata apa saja persoalan dalam dunia, Quran bagi jawapan. Kalau kamu ikut persoalan dan jawapan yang lain, kamu gelap. Contoh ustaz, baru ni pihak NASA mengatakan bahawa mereka menjumpai air di bulan. Dia kata di bulan ada air. Siapa jumpa? NASA. NASA tu duduk di mana? Taman Poh kah? Tu Nasaruddin. Ni NASA tu di Amerika tu, hak duk kaji angkasa lepas tu. Dia kata di bulan ada air. Kalau gitu kita boleh pindah bulan. Orang hak tak ada air di Malaysia ni siapa? Hak selalu tak ada air ni. Tuan-tuan ajak pindah pergi bulan lah, senang. Ayam ada. Betul ke? Amerika kata tak, depa kaji, depa saintis. Depa saintis. Ada tak bapak kepada segala saintis? Ada? Ada tak yang lebih hebat daripada segala saintis? Ada? Ada tak ilmu yang tak boleh dilawan oleh segala saintis? Ada? Apa dia? Tu Quran. Cuba tengok apa yang Quran kata dengan saintis kata. Tuan-tuan ni sekarang ni diletak. Quran kata, Nabi kata, saintis kata. Tuan-tuan nak ikut mana? Nak ikut mana? Anda sambut maulud siang malam ni, duk sedih lah, tak boleh belarak, sedih lah. Bukan tak boleh belarak, hang sedih pasal tak boleh makan, jangan tak tahu. Tahun ni tak ada sambutan maulud, tak ada makan lah. Leceh betul ya. Bukan je sedih pasal tak ada belarak tu. Oh sayang, baik soal. Saintis kata bulan ada ayat, Quran kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul A'raf.
Allah Ta'ala buka ni, tuan-tuan tolong buka Al-A'raf ayat 10, ayat 9. Allah jelaskan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya, walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya tempat tinggal kamu di bumi. Waja'alna lakum ma'ayish, dan kami jadikan pada kamu semua di bumi ini ada kehidupan. Allah kata, dan kami jadikan di bumi ini ada kehidupan. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit daripada kamu yang mengambil peringatan ini. Allah Ta'ala sebut di bumi sahaja ada kehidupan. Tuan-tuan tahu apa makna ma'ayish? Kehidupan. Dan punca untuk hidup. Apa dia punca untuk hidup? Punca untuk hidup air, punca untuk hidup udara, punca untuk hidup tanah, punca untuk hidup makanan, punca untuk hidup ialah pakaian. Itulah nama dia ma'ayish. Kata Allah, di mana ada tempat tu? Di bumi. Tapi mereka cakap ada di sana, silakan pindah. Ustaz, kalau ada betul lagu mana? Tak apa, hampir dulu, sekali hang telefon ada. Yang di atas bumi ni pun hang tak habis cari lagi, hang duk teropong di sana. Maka kita pun duk fikirlah. Hang buat apa amat? Aku duk fikir ni, mana nak cari duit? Wah, nak beli tanah kat bulan. Depa nak jual lot, pelah otak hang. Sekarang depa dah jual tanah lot di planet Mareh dengan di bulan, dan ada orang dah beli dah, tuan-tuan. Nak kata bodoh ke cerdik, tuan-tuan? Tak, Ustaz, soalan. Bumi Allah jadikan, bulan Allah jadikan, Mareh Allah jadikan. Ya. Tak, kenapa Allah tak jadikan kita boleh hidup di bulan? Kalaulah boleh hidup di bulan, nak tertegak apa kehidupan? Kalaulah terjadi hidup di bulan, nak tertegak apa kehidupan di muka bumi ni? Contoh, dirompaknya bank kepala batas kena rompak. Polis buat statement. Hari ini berlaku satu kejadian rompakan di sebuah bank di kepala batas oleh 5 perompak, dan kerugian dianggarkan dalam 1 juta. Dan kita telah pun mengadakan sekatan jalan raya, tetapi kita percaya mereka telah melarikan diri ke bulan sejurus selepas kejadian, dan pihak polis sedang mengejar mereka sekarang. Agak-agak bila nak dapat tangkap ni, tuan-tuan? Yang lompat pagar SPRM tu susah nak tangkap, tuan-tuan. Ni nak cari ke bulan. Sebab tu kalau adanya kehidupan di sana, tak jadi hidup. Hang rompaklah lagu mana pun, sekali jumpa. Hang lompaklah pagar lagu mana pun, sekali jumpa. Habis mana? Sebab apa? Sebab hang masih hidup di bumi. Dapat jawapan. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Kalau kamu menghadapi apa-apa masalah sekalipun, rujuklah pada Allah dan Rasul. Subhanallah. Rujuklah pada Allah dan Rasul. Sebab itu, tuan-tuan, kalau Allah kata rujuklah pada Allah dan Rasul, maknanya dua perkara ini menyelesaikan semua masalah, mengelakkan semua masalah yang tak terungkai-ungkai dengan guna Quran terungkai. Hari ini saya sebut dalam surat khabar Sinar Harian. Habis-habis ceramah, wartawan main temu ramah ni. Dia kata, Ustaz, pendapat Ustaz. Saya kata macam tu. Kita ni daripada bulan 3 ni COVID, PKP tak selesai. Bila nak selesai? Kita dah bagi peluang dah untuk nak ikut SOP. Kita tak nak ikut pula yang Quran kata apa, hadis kata apa. Tak nak try pula yang tu. Sedangkan Allah dah kata dah bahawa Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau kamu pegang, diselesaikan masalah. Nabi kata kalau kamu pegang dua benda ini,
kamu tak akan sesat. Al-Quran kata kalau kamu ikut dia, daripada gelap kamu jadi cahaya. Selesai masalah. Maknanya Al-Quran itu yang terbaik. Saya kata agamawan, pihak yang berkuasa agama kena kaji balik benda ni. Sebab benda ni seolah-olah dia kacau peribadatan umat Islam. Hari ni dah buat keluar pula dah guideline yang baru, dah pergi umrah. Umur 18 hingga 50 saja, lebih tak boleh lah. Pasal apa yang dia pergi kacau benda-benda macam ni? Kalau orang yang ada mata hati, dia tengok benda ni. Benda ni bukan main-main tuan-tuan. Dia melibatkan satu benda yang besar. Kita dah bagi peluang dah. Topeng ni pakai sampai duduk atas katil pakai topeng. Punya nak bagi peluang. Tak lega-lega juga, kena juga masuk masjid pakai topeng. Duduk siang malam pakai sarung muka ni tuan-tuan. Dia terlupa yang dia pakai topeng muka. Dia batuk keluar kahak, dia ludah. Ludah dalam topeng tu juga tuan-tuan. Cilakui betul kata dia. Terlupa. Pun tak selesai pula, lagi naik pula dah. Kalau gitu tak nak cuba hak Islamnya. Tak nak cuba yang ni saya sebut dalam surat khabar tadi, tak nak cuba kan. Pasal langsung kita tak sebut ni. Hak Rasulullah kata apa, Nabi kata apa, kita duk kata siapa ya. Kita ikut cakap siapa. Bahasa Arab kata siapa tu man. Orang putih kata siapa tu tak tahu siapa dia. Pasal apa nak ikut cakap siapa saja? Tak nak ikut cakap Allah dan Rasul. Ni kita baru sambut Maulud. Rasulullah itu sumber ikutan. Al-Quran itu jalan penyelesaian. Dah saya cakap, kalau kata tak ada ubat, Nabi kami bagi tahu bahawa ada ubat pada segala jenis penyakit. Likul lidak syifa. Pada setiap penyakit itu ada ubat. Siapa cakap? Rasulullah. Allah Ta'ala kata wa nunazzilu minal Qur'an ma wa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi ubat dan rahmat pada kamu. Jadi kalau Tuhan kami kata Al-Quran itu ubat, Nabi kata ada ubat pada setiap penyakit, takkan benda ni tak ada ubat? Itu yang saya cakap. Kena kaji balik. Nabi kata setiap penyakit itu ada ubat, dan salah satu ubat pada penyakit itu ialah habbatus sauda. Allah kata madu itu penyembuh pada segala penyakit, penyembuh. Jadi kenapa tidak balik pada hadis Rasulullah? Ada orang komen di bawah, elah cakap banyak ustaz ni, dia sakit pun dia pergi hospital. Dia sakit jantung pun dia pergi hospital. Subhanallah. Bodoh ke tak bodoh ni tuan ni? Sebab apa yang saya pergi hospital? Sebab di sana ada tempat yang boleh menyembuhkan jantung saya. Dia boleh operate. Arwah Tok Guru Harudin pun pergi hospital tengok jantung dia. Sebab situ tempat yang kata ada ubat. Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu pergi tanya dekat orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Saya pun tak tahu tentang jantung saya. Saya tak pernah tengok jantung saya. Siapa yang tahu? Yang tahu pakar jantung. Allah kata pergi tanya dia. Jangan pergi tanya Tok Bomo buah pokok nyur. Yang saya pergi jumpa tu pun Allah suruh pergi, saya ikut Quran. Allah kata apa? Pergi tanya pada hak tahu. Nak tanya tuan jantung saya lagu mana? Tak apa, kita scan. Kita scan jantung. Tak apa, kita x-ray jantung. Tak apa, kita masuk wayar dalam ni. Tengok kamera lagu mana? Tak apa, kita tahu. Saya tak boleh jumpa tu imam. Imam, saya jantung lagu mana tu napas atau apa lepas? Ada gunting tak? Nak buat apa? Kita gunting tengok belah, tengok mana tengok lah. Saya setakat tengok tu boleh. Nak mampu jumpa dah. Bila pergi buat operate, bubuh belon 3, stand 3, jalan. Adakah itu bercanggah dengan Quran? Yang tu tak bercanggah. Saya kata tadi, bila penyakit benda ni datang, mereka duk kata tak ada ubat, tak ada ubat, tak ada ubat. Tak apalah, hang dah kata tak ada ubat, kami cari hak ni pula. Tak mana yang salah?
Duduklah bincang, pakar-pakar, bincang, kaji, tengok, teliti, tengok. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak layan komen puak-puak bengong ni, letih tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Dia tak apa nak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak layan dengan orang yang meragui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nak meragui apa yang terdapat. Yang banyak kita hari ini meragui apa yang terdapat dalam Quran. Sedangkan Al-Quran itu fakta. Yang kita duk percaya hari ini ialah teori. Antara teori dan fakta. Apa teori? Benda belum pasti. Apa makna teori? Benda yang belum pasti. Teori. Apa dia? Teori Darwin. Manusia asal pada buruk. Confirm ke? Tak, ini teori. Siapa punya faham? Charles Darwin. Jadi dia mengatakan bahawa manusia ni melalui beberapa peringkat evolusi. Mula-mula daripada buruk. Daripada buruk tadi naik tegak sikit, lalah jadi dia. Bukan jadi kita, jadi dia, kata. Itu nama dia teori. Okey, faktanya di mana? Faktanya Al-Quran sebut, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sesungguhnya kami yang menjadikan kamu. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami yang memberikan bentuk kamu, rupa kamu, paras kamu, badan kamu, kami yang bagi. Thumma qulna lil malaikah. Kemudian kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud pada Adam. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, melainkan iblis. Suratul A'raf Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata manusia ni daripada Adam, daripada tanah. Khalaqahu min turab, dijadikan dia daripada tanah jadi Adam. Bila jadi Adam, Allah Ta'ala perintah pada semua malaikat tunduk. Yang tak tunduk iblis. Itu fakta dalam Quran. Tapi hari ini tuan-tuan, kita hanya tengok kepada teori. Teori, uji kaji. Akhirnya kita jadi letih. Letih dibawa oleh satu pahaman. Mengikut apa sahaja yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan Nabi sebut benda ni dalam hadis, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah mereka sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau kamu masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak. Hari ini kita ikut sungguh tuan-tuan. Tak boleh bantah dah. Sop. Tak boleh ni sikit. Sop. Faham tak sop? Sup. Sop. SOP. Oh. Dia pun tak faham sop tu apa. Tak, pasal apa jadi lagu tu? Yang Allah Ta'ala sebut terang-terang hang tak nak ikut. Yang manusia hang nak ikut pasal apa? Ini yang kita sama-sama kena fikir tuan-tuan. Sedangkan saya dah kata dah tadi, Quran bagi jawapan pada setiap masalah. Ustaz, saya nak anak. Masalah? Tak ada anak. Kahwin tak? Kahwin? Tu tak ada anak. Tak ada. Tidur dengan lelaki. Dah, patutlah pun. Sejak pada mula menikah sampai lah, saya tak nak tidur sekali. Dia duduk atas cushion, makcik kat atas katil, kadang makcik kat lantai, dia atas katil. Macam mana nak jadi? Memang tak jadi makcik oi. Pasal apa yang dia tak mau sentuh makcik? Allah Ustaz, dia tak berdaya maju Ustaz. Nombor satu, nak dapat anak pergi kena tidur sekali. Tidur sekali kalau tak buat apa pun tak jadi kak. Satu. Nombor dua Ustaz, makcik tak minta banyak Ustaz. Seorang pun jadi 12 tahun nikah tak dapat anak. Masalah jiran saya Ustaz, tiap-tiap tahun beranak padahal tak menikah pun. Lah. Hara tu kak noh.
Tak apa. Tak apa, tak ada anak dalam dunia. Ada anak dalam akhirat, dalam syurga. Ada jawapan. Ustaz, dalam syurga ni boleh mengandung ke? Boleh beranak ke? Boleh ada anak ke dalam syurga ni ustaz? Makcik baca tak hadis Nabi kata dalam syurga tu adalah satu tempat yang kamu nak apa pun kamu dapat, terdetik dalam hati pun kamu dapat. Kamu tak pernah fikir apa yang kamu nampak, tak pernah dengar apa yang kamu dengar, tak pernah terfikir pun, tapi ada dalam syurga. Nak apa? Setakat dalam dunia ni tak ada anak, tak apa makcik. Ingat ada anak ni seronok. Seronok tu tara 6 bulan, 5 bulan, 2 tahun yang pertama. Masuk dia besar sikit melawan. Berapa ramai hari ni tengok anak saja tak mau ustaz. Budak-budak ni tak tahu nak habaq lah. Makcik sekarang tak ada anak tu nikmat makcik pergi buat ibadat. Ustaz, saya ni cari isteri sampai lah tak ada ustaz. Dulu tunang dengan orang Johor, dah janji sehidup semati, besok dia mati sungguh tak? Sudah bertunang pula hak nombor 2. Sekejap suara kecil, sekejap suara besar ustaz. 2 bulan bertunang baru tahu dia pondam ustaz. Ni lagu ni mana faham tak faham sudah. Sampai sekarang saya tak ada isteri ustaz. Kan Nabi cakap nanti awak akan dapat bidadari, azwajum mutahharah, bersih berseri-seri duduk dalam syurga tu. Sabar sak dulu, berapa hari nak hidup, berapa hari sangat nak hidup, sabar sak dulu, buat amalan baik-baik. Allah Ta'ala bagi kepada abang satu bidadari yang tak pernah disentuh oleh orang lain. Isteri saya pun saya yang mula-mula sentuh Ustaz, nak darah Ustaz. Saya Ustaz, dia bukan janda apa semua, pembohong. Anak hang beranak saja, isteri hang beranak dulu, waktu dia mula-mula beranak, hak pegang dia siapa? Bidan. Hang cakap tak ada orang sentuh, bidan pegang dulu apa? Kena bidan zing pula. Sikit lagi pun lah. Lepas bidan siapa pegang? Mak pegang, pak pegang, kak pegang, abang pegang, tok wan pegang, nu pegang, ni pegang. Hang tu tahu berapa kali baru pegang dia. Tapi yang Allah sediakan dalam syurga nu tak ada siapa pernah pegang dia. Dia tak pernah tengok orang lain, dia tengok hang je. Kalau gitu tak apa. Sabar Ustaz. Makcik baru nak tanya kat ustaz, makcik pun tak menikah agak, dah ustaz tanya lagu tu, makcik tak jadi tanya. Bagus ingat duk dia. Saya nak bagi tahu apa masalah tuan-tuan dalam dunia. Nabi ada. Kenapa hari ini kita tinggalkan Nabi? Quran ada. Kenapa kita tinggalkan Quran? Ustaz pun tak ikut Quran. Apa? Yalah, ustaz pun tak ikut Quran, ustaz pun tak ikut Nabi. Apa? Nabi ada pakai baju macam duduk kilau, ustaz pakai kilat macam. Pandai kata tak ikut Nabi. Aku suka saya pakai baju apa? Janji tutup aurat sudah. Yang Nabi suruh tutup aurat, yang Quran kata tutup aurat. Selagi mana tuan-tuan tutup aurat, halal. Senang je jadi. Simple. Kita betul-betul ikut sunnah. Sunnah Nabi itu apa? Bersih. Baju saya bersih. Sunnah Nabi itu apa? Wangi. Mai cium saya. Sunnah. Kalau kita faham sunnah. Sunnah apa? Ustaz pun pakai benda hak tak basuh. Apa? Tu songkok hitam. Berapa tahun dah ustaz pakai tu? Ada pernah ustaz basuh? Potong. Hang kata kat aku, hang pun pakai hak tak basuh? Bila saya tak basuh? Kapek upah lama tak basuh. Ni kapek masjid ni. Sejak daripada mula pakai hari tu, duk metenyeh. Ada tuan-tuan buka kapek, pergi gulung, pergi sidai kat pagar tu. Tak. Pakai tak pakai dah, busuk gila lepas tu. Oh, hang nampak songkok hitam saya, hang tak nampak kapek ni.
Setengah masjid tuan-tuan 23 tahun kapek tak buka. Sampai nak tinggal bunyi lagi tak. Pasal apa tak kacau? Jawapan dia sebab tidak ada najis pada kapet. Jawapan dia sebab kapet tu suci, hang boleh semayang atas kapet. Kenapa saya pakai songkok hitam walaupun tak basuh? Sebab dia tak ada najis atas songkok hitam ni. Kalau tuan-tuan pakai songkok putih sekalipun, tek cicak pak ketul di situ, Allahu Akbar, sah ke sembahyang? Yang dikiranya ada najis ke tak ada najis, bersih ke tidak, semua jawapan ada tuan-tuan. Ustaz mai dari Ipoh. Ya. Naik apa? Kereta. Kereta apa? Vampire. Hantulah. Pontianak ada. Ustaz, kenapa tak ikut Nabi? Pasal apa? Nabi naik unta. Tak apa, hang ada unta. Hang mau tak ikut Nabi tak perlu unta. Memang unta sekok. Bodoh punya soalan. Kalaulah Nabi Muhammad ada wildfire masa itu, dia orang pakai wildfire. Tapi adakah salah tuan-tuan pakai kereta macam-macam, pakai motor macam-macam? Salah ke? Salah ke tuan-tuan naik kapal terbang, naik bas, naik vampire, naik Mercedes, naik Pro 2, naik X50, Action, semuanya ada? Salah ke? Tak. Allah sebut benda ini dalam Quran. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi. Setiap hari urusan kita makin lama makin senang. Subhanallazi sakhara lana hadza. Maha suci Allah yang memudahkan perjalanan kamu di langit dan di bumi. Allah Ta'ala sebut dipermudahkan kamu perjalanan kamu. Sakhara lana hadza. Maknanya yang kita duk cipta tiap-tiap hari, motor, kereta, basikal lah, daripada Y3 suku mai kepada Y suku, semuanya itu Allah yang bagi idea kepada kita. Hang ikut saja Quran. Quran bagi tahu apa? Quran bagi tahu kehidupan kamu makin lama makin mudah. Allah dah bagi tahu bahawa kehidupan kita semakin lama semakin mudah. Kalau demikian, berfikirlah sendiri macam mana nak jadi mudah. Dulu nak telefon susah, kena hantar surat dengan burung merpati. Orang cari jalan macam mana nak bagi senang. Bakar kayu, bagi berasap, asap naik berkepul-kepul, ada tanda macam-macam isyarat. Lepas tu guna postman, guna pos. Lambat, postman malas buat kerja, buang surat dalam sungai. Kemudian datangnya email, datangnya telegram. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Sekarang nak dapatkan maklumat, subhanallah, di hujung jari tuan-tuan je sekarang. Adakah benda itu bercanggah dengan Quran? Lah, Quran yang sebut apa yang kamu ada ini akan dipermudahkan urusannya di langit. Hari ini langit yang memudahkan urusan kita. Dengan emailnya, dengan video callnya. Tidakkah itu urusan langit? Urusan udara, urusan angin. Macam mana Ustaz? Tengoklah kepada lebah. Allah kata dalam surah lebah, lebah itu ada di bukit, lebah tu ada di pokok, lebah tu ada di tanah. Cuba tengok lebah. Dia duduk atas bukit tu, dia terbang mai dekat masjid, dia cari bunga. Lepas dia cari bunga, dia patah balik dekat bukit dia. Soalan dia, pernah tak lebah tu sesat? Lepas sedut bunga tu, madu tu, bahai lebah ni sesat apa? Dok elok balik pi kat sarang dia. Elok duduk ke sarang dia. Apa sebab lebah tu dia boleh tahu tu sarang dia? Adakah signboard dekat langit? KL kanan, Penang kiri, ada kan? Sebab tu saintis duk kaji, rupa-rupanya lebah ni dia ada frekuensi dia. Dia ada jalan dia, dia ada tarik dia. Burung ada tarik,
lebah ada tarik, unggas ada tarik, balik ke sarang masing-masing. Maka manusia pun ada jalan di langit. Hari ini manusia mencari jalan di langit. Jalan handphone, jalan radio, jalan televisyen, jalan satelit, jalan kapal terbang, jalan helikopter. Berapa banyak jalan. Kalaulah tuan-tuan ni boleh nampak jalan di langit, agak-agak macam mana? Ni dalam masjid ni, kalau tuan-tuan nampak jalan-jalan telefon tuan-tuan, pening tak tengok saya dah. Ni hak mana pula ni? Ni siapa punya ni? Siapa? Tak tengok saya, pakai duk tengok talian tu je. Bayangkan pula tuan-tuan, kalau Allah tak memudahkan kita macam tu, nak guna telefon guna wayar. Agak-agak malam ni berapa banyak wayar? Masing-masing bawa wayar pada kereta tu. Bila nak balik tuan-tuan? Kaki duk sangkut. Ni wayar siapa pula? Sampai ke subuh tak habis lagi wayar tuan-tuan. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami mudahkan urusan kepada kamu. Maka tanggungjawab kita ialah carilah teknologi. Tu yang saya duk baca dalam komen tadi. Ustaz ni duk suruh kita kaji saintis tu, saintis. Yalah, saya kata pergilah jadi saintis, supaya saintis yang jujur dengan agama. Adakah Islam menolak kebijaksanaan? Tidak. Afala ta'qilun, afala ta'qilun. Berapa banyak ayat? Adakah kamu tak berfikir? Adakah kamu tidak berfikir? Allah suruh kita berfikir. Tuan-tuan yang saya hormati, tadi pengurusi juru cakap masjid tadi umum kita nak buat wakaf tanah kubang. Okey, kalaulah kita ada tanah, seronok kita buat wakaf, tapi tanah tak ada. Kalau tak ada tanah, wakaflah duit pun tak ada. Saya baru buang kerja, kena buang kerja. Allah, itulah dia harta. Berapa banyak orang kita dimomokkan harta ni tak elok, harta ni jahat, harta ni buruk. Quran kata apa harta? Quran sebut dalam surah An-Nisa ayat 5. Balik buka surah An-Nisa ayat la tu'tus sufaha. Baca ayat tu, allati ja'ala lakumullaha qiyamah. Allah Ta'ala menjadikan harta itu pokok dalam kehidupan. Al-Quran sebut pada kita lama dah, harta adalah pokok dalam kehidupan. Habis tu di mana faham kita harta ni jahat? Biarlah kita tak ada harta, main nak minta duit, nak buat wakaf tak ada duit. Biar kita jadi orang kaya. Bila jadi orang kaya, minta wakaf, minta sedekah, kita dahulu. Tapi sayang tuan-tuan, kita dimomokkan dengan kata-kata jangan kaya, jangan kaya. Daripada kecil sampai ketua, kita dimomokkan cerita orang kaya jahat. Menengok cerita zaman dulu-dulu, penarik beca jahat, orang kaya dia. Haji bakhil jahat, orang kaya dia. Antara dua darjat orang kaya tu jahat. Semua orang kaya jahat. Cerita pendekar bujang lapuk, orang kaya penambang lagi jahat. Kenapa aku tak boleh naik? Ini sampan aku yang punya, kata dia. Lah, tak ada satu pun orang kaya yang digambarkan baik, jahat belaka. Akhirnya sampai dalam pemikiran kita, jangan jadi kaya, jahat. Jahat sungguh pemikiran orang macam itu. Bila nak membangunkan Islam, tak ada duit, pasal semua jadi miskin. Allah kata harta itu pokok kehidupan. Kalau tak ada harta, nak pakai baju, nak semayang pun tak boleh. Kalau tak ada harta, nak dapat pahala sedekah pun tak dapat. Kalau tak ada harta, tak terbang kita pergi Mekah, tak ada duit. Kalau tak ada harta, nak bagi makan anak pun tak ada duit. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, dah sampai masanya
Apa-apa benda, cuba tengok Quran kata apa. Ni macam sekarang ni ustaz, apa-apa depa kata benda ni, depa kata benda ni ustaz, benda ni. Okey, siapa cakap? Dia orang cakap. Okey, cuba cek dalam Quran, ada apa yang Allah cakap? Allah kata in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik bawa berita, tolong siasat berita tu. Kalau orang fasik bawa video, tolong siasat video tu. Kalau orang fasik bawa satu cerita, siasat cerita tu. Soalan dia, berapa ramai orang Islam tak siasat gambar video? Loh, ramainya mati. Ya Allah abang, takutnya abang, ramainya mampu abang. Siasat dulu video tu asli ke palsu. Hari ni tak siasat, main ikut saja, main ikut saja. Sedangkan terang-terang kita ada Quran yang menjadi siraj. Tuan-tuan tengok kan di dalam surah Saf ayat 6. Surah Saf ayat 6, Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Isa berkata tu, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Kan dalam surah Saf tu dia sebut. Dia kata, wahai Bani Israel, telah datang kepada kamu ni, aku ni Nabi yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan aku ni nak bagi tahu kepada kamu suatu berita gembira, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Itu akan datang seorang Nabi selepas daripada aku, ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad. Nabi Isa bagi tahu dekat kaum dia, aku ni datang nak bagi tahu dekat kamu bahawa apa yang Taurat cakap, apa yang kitab Taurat cakap ni aku nak cakap sama dengan yang Taurat cakap. Dan aku nak habaq pada kamu bahawa selepas aku ni ada seorang lagi Nabi, nama dia Ahmad. Sebab itu dalam kitab Injil dan kitab Taurat, nama Nabi Muhammad itu ialah Ahmad. Mari pula puak-puak ni pula dia kata apa? Dia kata, ustaz, dalam Quran sebut Ahmad. Ni surah Saf. Pak siapa Nabi kita, Nabi Muhammad? Kata Ahmad. Saya kata tadi, yang dalam Taurat disebut Injil, dia sebut apa? Ahmad. Yalah, tu soalan saya tu. Pak siapa dia tak sebut ismuhu Muhammad? Abang mengaji habis tak? Pak saya tak mengaji, saya main tanya. Oh, cara soalan tu. Kalau saya mengaji buat apa? Saya tanya. Tak, cara abang tanya tu macam tak apa nak percaya pada Nabi Muhammad. Saya ni nama Muhammad Kazim, tapi saya ada nama lain. Nama saya Muhammad Ikram. Di kampung orang panggil saya Ikram. Orang yang rapat dengan saya panggil saya Dik Yan. Tu sekarang orang panggil saya Duke Highway. Nak faham? Tak faham sudah. Banyak nama saya ni. Dulu masa bercinta dulu orang panggil saya Zim. Oh, mak panggil Zim. Tuan. Sekarang Tok Jim. Cucu panggil saya Tok Jim. Cucu dah tuan, tua dah saya ni. Nabi Muhammad tu ada berapa nama? Bukan satu. Nabi Muhammad tu namanya Muhammad. Siapa cakap? Allah cakap. Muhammadur Rasulullah. Janganlah hang baca surah Saf saja, hang bacalah surah lain pula. Surah lain kata Muhammad itu adalah Rasulullah. Nama Nabi Muhammad lagi apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tu pun nama Nabi Muhammad. Ya mubasyirat, mubasyirat nama Nabi Muhammad. Ya hasyir nama Nabi Muhammad. Al-aqib nama Nabi Muhammad. Oh, banyaknya. Tahu tak apa? Nabi Muhammad ini mempunyai nama yang banyak. Yang Nabi Isa sebut Ahmad, sebab panggilan itu panggilan yang disebut oleh Allah kepada mereka dalam kitab Taurat dan Injil.
Nama Ahmad itu nama yang dikenali Nabi Muhammad. Nun di langit para malaikat disebut Muhammad Ahmad. Semuanya membawa satu perkataan daripada perkataan yang sama. Apa dia? Hamada. Basic word dia apa? Hamada. Daripada perkataan hamada tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bahasa dia, subhanallah, cantiknya. Cantik. Kalau dia seorang yang berbuat baik, dia seorang yang baik, kita panggil dia Mahmud. Daripada perkataan hamada juga, Mahmud. Sebab tu ada lagu Arab, ya Mahmud, ya Mahmud. Dia rajin bawa pisang tiap-tiap Jumaat, bawa pisang tiap-tiap Jumaat, betan tak situ, mensedekah. Siapa tu? Mahmud. Dia buat kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan, tiap-tiap malam sembahyang malam dengan Tuhan ni, ya Allah, sembahyang malam tak tinggal, nama dia apa? Hamid. Kalau perempuan, Hamid. Kalau manusia tu terlalu banyak berbuat baik dengan Allah, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, Allah, dengan Tuhan ni sembahyang malamnya, ya Allah, banyaknya, nama dia apa? Ahmad. Tetapi kalau dia berbuat baik dengan Allah pun banyak, berbuat baik dengan manusia pun banyak, tak tahu tak habaq banyak lagu mana, paling tinggi sekali nama dia ialah Muhammad. Semua ciri-ciri itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dia Ahmad, sama dia Muhammad, itulah Nabi kita. Mengikut nama masing-masing. Kalau orang panggil saya Ikram pun saya Kazim, orang panggil saya Kazim pun saya Kazim, kalau orang panggil saya Diyan pun Kazim, kalau orang panggil saya Zim pun Kazim, kalau orang panggil Uke pun Kazim, Duke pun Kazim lah. Batang tubuh dia tetap seorang, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan? Yang terakhir yang saya nak cakap pada tuan-tuan ini tentang pentingnya nama. Dan jangan kita menganggap bahawa nama itu tak penting. Sebab tu Nabi suruh kita memanggil orang dengan gelaran yang baik-baik. Jangan duk panggil nama yang tak elok. Di dalam nama-nama Rasulullah itu ada juga nama Rasulullah Sirajam Munira. Nama Nabi Muhammad tu Siraj Munira, cahaya yang terang benderang, matahari yang terang benderang. Jadi tuan-tuan, penutup ceramah kita malam ni, jom kita duduk di bawah cahaya yang terang tu. Jangan sesekali kita keluar daripada cahaya yang terang itu, kita tukar pergi ambil kegelapan. Gunakan otak. Ustaz, macam mana kita nak jadi cerah, Ustaz? 3 benda kan Allah sebut dalam Quran. 3 benda ni jangan tak guna. Apa, Ustaz? Mata, tengok. Lagi, Ustaz? Telinga, dengar. Lagi, Ustaz? Hati, berfikir. 3 benda ni tolong guna. Ulang balik. 3 benda ni tolong guna. Ustaz, kalau saya tak mau guna 3 benda ni, ulaika kal an'am bal hum adal. Kamu akan jadi binatang ternak. Bal hum adal, lebih teruk daripada binatang. Bayangkan tuan-tuan, manusia ni Allah ciptakan sempurna, tapi Allah kata mereka itu macam binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Tuan-tuan nak jadi kambing? Binatang ternak tu apa? Kambing. Lagi lembu, lagi kibas, lagi kerbau, lagi binatang ternak. Ikut saja. Dia tak kata ulaika kal hayawan, kamu ni macam binatang. Sebab ada binatang yang tak boleh dikontrol. Nak kontrol rimau boleh, seekor tu boleh, tu pun tengah dia kenyang, dia ikut cakap, tengah dia lapar, aku makan hang.
Ustaz, saya bela boya Ustaz, tengah dia kenyang, tak apa, cuba nganga dia nganga masuk kepala, waktu dia lapar, tinggal kepala ya, badan dia telan. Tak pun badan dia, tinggal kepala dia ambil. Sebab tu Allah Ta'ala kata, macam binatang ternak. Macam mana nak kawal binatang ternak? Cocok hidung. Boleh faham makna cocok hidung? Faham ni? Lambat. Nampak hidung ni? Kita bukan binatang ternak. Gunalah otak. Betul ke ni? Benda ni betul ke? Tanyalah. Tu nama dia qalb. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kamu ada hati tapi kamu tak fikir, kamu tak guna. Kamu ada mata tapi kamu tak tengok, kamu ada telinga tapi kamu tak mau mendengar. Akhirnya kamu jadi binatang ternak, ikut saja. Lama-lama kena sembelih. Kenapa tak ikut Nabi, kenapa tak ikut Quran? Ni kita, agama kita. Aku nak ikut Quran, aku nak ikut Nabi. Sian kat Nabi tuan-tuan, dekat 23 tahun berdakwah untuk kita. Tengok-tengok mai dekat kita, kita tak mau ikut. Quran ni Allah jaga, tak ada satu pun silap, tak ada satu pun tertinggal baris, tak ada satu pun tertinggal ayat, huruf tak pernah rosak. Tengok-tengok kitab yang kita tak pernah rosak, tak pernah silap, kitab tu kita tak nak baca, kita lebih percaya yang kita tengok dalam Facebook. Nampak? Mana tu? Tengok tu. Loh, betul ke? Tak betul apa tu? Dah aku ni gambar hidup mak oi, bukannya gambar mati. Loh kata dia. Hai, Quran katakan siasat dulu. Hari ni teknologi tuan-tuan, dia boleh buat macam-macam. Sebab itu gunalah mata, buka luar-luar, tengok betul-betul. Bila orang abang tu telinga ni dengar betul-betul, last sekali mai pada hati, fikir betul-betul. Jangan dah buat baru fikir, letih ditikamnya jebat, baru hang tuah berfikir, akukah benar, jebatkah benar. Duk teriak atas tangga, nak buat apa? Lepas tikam jebat, duk teriak atas tangga tu. Sudahlah tuah, mak dia kata, yang pergi itu pergilah tuah. Akukah yang benar, jebatkah benar. Dah mati dah jebat, hang rodok, nak buat apa? Patut masa nak rodok dengan keris tu, kejap jebat aku nak tanya lu, pasal apa yang hang, pasal apa? Mari kita bincang tak? Kopi mana kopi? Kita minum kopi ngak cicah lah, pala roti kering ke apa ke? Ni dah, aku mari ni nak bunuh hang. Janganlah jadi tua, dah jadi baru nak tanya. Buat sihat elok-elok, kaji elok-elok, dan kita ada tempat untuk kita rujuk. Nama dia Quran, nama dia hadis. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Quran untuk menjawab segala isu yang berlaku dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.